Hai guys, Assalamualaikum semua. Apa khabar orang kampung? Sihat ke? Welcome back to my channel. Macam biasa, channel ni adalah channel yang seram. Siapa yang suka seram boleh masuk, boleh tengok. Siapa yang tak suka seram, takut sangat, penakut, boleh belah. Jadi sebelum apa-apa yang berlaku, aku nak minta tolong sikit dengan semua penduduk kampung yang ada. Minta tolong subscribe channel ni. Sebab apa? Channel ni semakin berkembang besar tu tak? Berkembang besar. Jadi jangan lupa subscribe, komen, like, share. Kau buatlah apa-apa yang kau nak buat. Tapi penting kau subscribe, kau tengok sampai habis. Sebab cerita ni seram. Jadi tanpa melengahkan masa, aku nak cerita kisah benar. Tapi sebelum tu, ada dia orang ni minta dalam channel ni dia nak masuk juga. Kata aku pun nak keluar kamera. Jadi tak apalah, aku dah kumpulkan, aku dah sediakan untuk korang semua. Jadi mari kita saksikan. Wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Jadi macam mana itulah dia yang sibuk sangat nak masuk, nak tunjulkan diri. Aku dah share dengan korang semua percuma, gratis ya. Jadi kita terus kepada topik asal kita, iaitu cerita seram. Jadi topik hari ni adalah bertemakan homestay. Homestay dengarnya macam percutian ke ni? Tapi benda ni bukan percutian lah untuk saya, bukan percutian. Masa tu saya nak buat kerja. Dulu saya kerja dekat satu event company ni. Jadi perkara ni berlaku masa kita orang dekat satu tempat ni dekat Jempol Negeri Sembilan. Jempol Negeri Sembilan Jempol Negeri Sembilan, Palung. Macam tu lah lebih kurang. Aku pun tak pernah ingat lah. Okey, cerita dia panjang, tapi aku nak ringkaskan. Aku nak terus cerita dekat situasi rumah tu. Okey, rumah yang kita orang duduk ni, homestay ni, dia biasalah dia macam, kau tak, kalau dekat yang Palung 2 kat Jempol, dia macam kampung-kampung yang macam satu tempat kampung yang cantik tau. Macam kalau ada pertandingan kampung tercantik, kadang rumah-rumah ni memang cantik. So kita orang, aku dengan kawan aku, satu rumah 5 orang. Kita orang pergi tu naik kereta, satu kereta 5 orang. Itu grup aku lah. Tapi ada juga kru lain. Kru lain duduk rumah lain lah. Jadi aku dengan kawan aku 5 orang ni satu kereta datang sana, duduk satu rumah juga 5 orang. Jadi situasi rumah tu memang cantik, bersih, macam terjaga. Memang terjaga. Pendekkan lagi cerita, masa tu maghrib, aku dekat rumah tu. Okey, sebelum aku petang tu kita orang ada macam discussion dekat tapak event tu tau. Tak jauh pun, dalam 200 meter macam tu lah. Aku rasa boleh je nampak, macam tak jauh. Kalau kau tengok tu, kalau kau jerit sesuatu hati, woi, ada boleh dengar lah. Masa tu petang, kita orang dah set up, ada discussion sikit dengan penduduk kampung semua. Petang dah lewat senja. Okey, aku jenis aku nak cepat. Jadi aku terus balik ke rumah macam nak mandi, nak siap-siap. Sebab
malam tu kita orang ada lagi discussion tau sebenarnya untuk event besok. Biasalah ada preparation sikit kan. Jadi aku balik awal, aku nak mandi, aku nak semayang apa semua tu. Kebetulan lepas mandi tu aku dah siap-siap tu, terus azan maghrib. Jadi masa azan maghrib tu aku terus semayang lah. Aku macam berhadapan dengan tangga nak ke dapur tau. Space dia macam berhadapan dengan tangga nak ke dapur. Jadi aku semayang, aku nampak depannya tu lah. Jadi bila aku semayang tu, aku tak rasa apa yang seram pun. Aku rasa biasa je, normal. Cumanya situasi tu baru, dekat tempat yang baru kan. Kita tak biasa lagi. Aku semayang sambil tu aku tengok lah macam ke dapur. Masa semayang tu, aku rasa macam ada kawan aku dah masuk rumah. Kan, macam dah balik lah. Dia jalan kaki mungkin dia balik, macam dia nak semayang aku ke. Aku rasa macam tu lah. Jadi bila aku semayang, nak dipendekkan cerita, aku bagi salam. Tahiyat air tu aku bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku nampak lah macam aku terasa macam ada orang lah. Lepas tu bila dah tu aku pusing lah. Rupanya tak ada orang. Jadi bila tak ada orang, aku rasa macam aku macam pelik. Aku tak rasa seram lagi, aku rasa pelik. Sebab belakang ni pintu masuk rumah terbuka je kan. Macam pintu yang 2 daun tu kan. Terbuka je, tak ada nak tutup lah, biar sebab. Tapi tak apalah, benda tu aku tak rasa seram. Okey. Jadi bila tak lama lepas tu, kawan aku pun balik masuk rumah, pergi mandi apa semua, selesai semua, makan. Lepas tu kita orang keluar balik. Keluar nak jumpa kat kru kita orang juga, tak jauh rumah kan. Kita jumpa, kita nak discuss biasalah. Discuss dah sampai pukul 11. Jadi pukul 11 tu kita orang nak masuk rumah. Kita orang singgah dekat satu taman tau. Dia macam tak jauh daripada tempat rumah kita orang tu, ada macam satu taman tau. Dia orang buat lah, ada macam kolam ikan, ada macam pokok-pokok kan, ada bunga-bunga, cantik lah. Lepas tu lagi member aku seorang ni macam dah ajar balik lah. Aku pun okey je. Tak rasa apa pun. Dia macam cepat, macam tak lama kan. Ambil masa tu tengok tu macam nak balik dah. Aku macam okey lah. Tu lagi member aku cakap, dia tanya aku, tadi kau nampak siapa kat taman tu kan? Aku cakap siapa? Dia kata dia nampak orang kat taman tu. Aku tegur dia buat tak tahu je. Lepas tu bila dia sekilas pandang sekali lagi, dia kata orang tu dah tak ada. Dia dah mula rasa macam tak sedap tu. Dia ajak balik tu. Aku bila dia cakap macam tu, aku dah mula lah rasa macam dia macam ni kan. Okey lah. Masa nak sampai dekat area rumah tu, macam rumah kampung kan, kita jalan, kita nampak dah lah rumah kan, pintu depan kan. Kau tahu dia bisik apa lagi kat aku? Dia kata, Riz, siapa buka rumah kita tu? Aku macam jenguk kan. Siapa? Mana ada kau ni? Kat mana kan? Dekat pintu. Aku macam dekat pintu. Aku cakap mana ada bodoh. Aku dah mulalah bengar. Cakap mana ada bodoh. Dia kata tak apa. Dia pun tak apa. Aku pun tak apa lah. Sampai rumah aku, dia kata nampak orang macam tengah buka macam tu. Buka mangga. Aku cakap mana ada. Kau jangan main-main kan. Dia kata itulah, tak apa lah. Masuk rumah. Bila masuk rumah, semua ni kau tu duduk dekat atas katil ramai 5 orang. Sebenarnya kau tahu sebenarnya semua ni seram tau. Tapi diorang tak share. Benda ni sebab bila aku fikir balik, kenapa ramai-ramai, baru aku tahu sebenarnya semua ni dalam keadaan yang seram, macam tak biasa, takut-takut. Tapi diorang tak nak share, diorang tak nak bercerita lah. Macam takut. Sebab petang tu rupanya masa aku dah balik semayang tu, macam orang kampung situ lah, ada cerita. Dia kata malam macam hati-hati, dia kata kan. Macam sebab kita tak biasa kat tempat tu, macam hati-hati lah. Dia kata jangan macam jalan-jalan sangat kan. Lepas tu dia ada orang pesan juga. Dia kata dekat sebelah rumah tu ada pokok besar tu, tak payahlah main kat situ. Lepas tu aku macam, bila kawan aku tu cerita, aku terus bodoh, kenapa kau tak bagi tahu awal-awal, bodoh kan. Sebab dalam ramai-ramai rupanya aku yang tak tahu. Tu yang mungkin yang petang senja, yang masa aku tengah semayang, aku rasa tu mungkin salah satu lah kot yang aku rasa tu kan. Tapi tak apa, benda tu pun dah lepas. Cumanya aku bengang. Kau bagi tahu lambat, bodoh. Kau bagi tahu awal, memang aku nak ramai-ramai dengan korang semua kan. Tapi nak ceritakan cerita, bila kita rasa seram dekat katil tu kan, kau bayangkan 5 orang duduk dekat satu katil, berhimpit-himpit macam tu kan. Sebab aku macam goyang tau. Tapi yang
suruh kata, alah kau pergi lah, malas lah. Sebenarnya kau takut je lah, takut kan. Sibuk sangat, aku penat lah, aku ni lah kan. Lalas aku cakap, okey aku tutup, kau teman aku. Padahal bukan jauh pun, 5 meter je pun kan. Nampak kau jerit macam tu dah dengar dah. Tapi disebabkan goyang ni pasal, okey lah tak apa, jom. Aku bangun, tutup pintu lah, yang daun 2 kan. Kata, Riz, aku pandang lah Azal, aku nampak. Dia kata aku nampak, aku terus berlari, diving kat katil sial macam ni. Lepas tu aku terus, oi bodoh, aku nampak apa bodoh. Lepas tu dia kata, aku nampak benda putih sial kat atas. Kau tahu dekat atas yang macam rumah kampung kan ada yang macam lubang-lubang angin tu kan. Dia kata dia nampak benda putih kat atas tu. Aku cakap, bodoh sial, sumpah. Dia kata, sumpah bodoh, nampak bodoh. Dah 5 orang macam bergomol-gomol nak sampai paling bawah kan. Aku cakap, mak ai barai gila benda ni. Aku cakap, weh. Siapa yang nak berani lah 5-5 macam tu jadi bodoh kan. Aku cakap, macam tu kan. Aku ingat lagi dah sampai sekarang benda tu memang macam menyeramkan sial. Aku cakap, last sekali aku cakap, okey aku bangun. Kita semua kena bangun. Kita jangan takut. Kau takut, memang semua takut sial. Bangun. Berani. Okey. Dalam ramai-ramai 5 orang ni ada seorang ni penakut, mahu tahu tak. Tapi aku cakap, relax. Kita relax, kuat. Okey, semua bangun. Semua bangun. Yalah, semua bangun. Tenang. Kita kena bersatu bersama, jangan berpecah seorang sana nak kencing ke apa, semua kena follow kan. Sebab kita tak biasa tempat ni, tak apalah. Aku dah cerita benda seram tu, tak apalah. Okey, nak habiskan cerita dah malam. Bila nak malam, okey lah, senang kata aku nak pendekkan cerita, masa tak tidur. Aku bayangkan nak tidur, siapa dekat atas katil, siapa yang kat bawah. Sebab 5 orang takkan satu katil. Kita orang decide, okey lah, 2 atas 3 bawah. Aku antara yang kat bawah tu, aku member aku seorang lagi, yang 2 orang tu kat atas. Okey lah, tak jauh pun. Atas katil macam ni, kita orang 3 orang bawah ni. Tak jauh. Kalau kata kaki macam ni, boleh rasa lah. Okey, pendekkan cerita lagi. Aku cakap, nak tidur bagi tahu doh. Jangan tidur seorang-seorang. Okey, tapi haram lah benda tu. Seko berdengkor. Sampai aku dengan member aku seorang kat sebelah. Aku bersembang dengan dia, kononnya tak nak tidur lah. Dah pukul 2.30, nak pukul 3 kot. Weh, nak tidur belum? Dia kata, belum. Nak tidur bagi tahu. Aku pula jenis aku susah tidur. Aku cakap nak tidur kita tahu. Okey, seminit kemudian berdengkor sial. Aku cakap, bodoh lah dia ni kan, nak tidur pula. Tapi aku malas nak kejut sebab penat mungkin tadi siang kan. Bila dia dah tidur, dah aku seorang tak tidur lagi sial. Aku dah macam bodohnya kan. Lalas sampai pagi aku tak tidur, kau tahu. Tapi okey, kau nak tahu tak, sebenarnya masa aku tak tidur tu, aku benda ni aku tak cerita dengan diorang semua. Tapi hari ni aku cerita kat sini je. Sebab aku fikir masa tu aku tak payah cerita. Sebab aku duduk kat situ dalam 4 hari kot. Lama aku tak cerita langsung ke diorang. Sampai sekarang aku tak cerita tu. Aku baru teringat, kat sini aku nak cerita. Aku tu pukul 2 tu, masa dia tertidur, aku tak tidur lagi. Aku duduk pejam mata, paksa. Memang tak boleh tidur. Aku nak paksa macam mana memang tak boleh tidur. Ambil bantal tutup selimut. Kaki aku sampai macam ni tutup dekat selimut kan. Takut kalau benda tu nampak, ni kaki dia, gigit kaki dia. Aku takut, betul tak? Jadi aku pun tutup semua selimut. Aku macam tak boleh tidur sial. Tak tidur. Waktu aku tak boleh tidur tu, sebenarnya kau tahu tak, aku rasa sebelum subuh. Aku dengar macam orang tengah minum air bodoh kat dapur. Aku dengar aku tu bunyi cawan belaga kan. Itu kan. Aku macam aku ambil bantal, tutup telinga sampai ke subuh. Lepas aku tak cerita kat diorang sebab aku rasa takut kan. Besok tu pun aku tak cerita sebab duduk situ lama. Jadi dipendekkan cerita, dah hari keempat, hari kelima itu kita orang pun balik. Masa balik, kita jumpa orang kampung apa semua lah. Okay, terima kasih bla 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 kan. Lepas tu last sekali kau tahu ada seorang brother ni, aku tak ingat nama dia Yop apa benda, aku tak ingat lah nama dia kan. Kau kata, korang okey tak tidur semalam kan? Tidur okey, duduk sini semua okey Kita orang okey je, tak ada hal. Tu dia kata, boleh tidur nyenyak Kenapa kan? Dia kata,
pokok yang besar tu sebenarnya memang ada kat situ kan. Ada apa bang? Dia kata tu tempat jin sebenarnya. Aku bang, kau ni memang kepala otak kau berjambul lah. Pesan kau tak bagi tahu bang. Tak apalah kan. Benda pun dah nak balik. Dia pun kata tak apa. Kalau aku cerita kau tak kena duduk situ. Tak apa. At least pengalaman lah kan. Tapi ada apa-apa masalah kesihatan tak ada kan? Cakap tak ada bang. Tapi tak apalah bang. Panjang lah cerita. Nanti kita roja-roja bang kan. Kita pun okey balik. Aku cakap kau barai bodoh. Itu pengalaman aku lah. Homestay yang aku rasa macam tempat cantik, bersih, kemas, clean. Semua benda lah. Tapi